Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua dan pensyarah sekalian. First, I will introduce my group members. Ahmad Iqmal Safwan bin Abdul Hafiz, 15 DEM 20F1001. Muhammad Arif Daniel bin Abdullah, 15 DEM 20F1003. Muhammad Farhan bin Zazali, 15 DEM 20F1016. Dan saya Muhammad Syarima bin Timiran, 15 DEM 20F1008. Baiklah. Differentiation, ia adalah satu teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis secara perubahan fungsi. Secara khususnya, ia mengukur seberapa cepat fungsi ini berubah pada bila-bila masa sahaja. Dalam aplikasi kejuruteraan fungsi, misalnya dapat mewakili kekuatan medan magnet motor, voltan merentas kapasitor, suhu campuran kimia dan selalunya penting untuk mengetahui seberapa cepat kuantiti ini berubah. Baiklah, Video kami pada kali ini akan membentangkan cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah pada soalan nombor 1. Oleh itu, saya akan menyerahkan kepada Muhammad Farhan untuk menunjukkan langkah yang pertama. Dipersilakan. Assalamualaikum. Hai. Nama saya Muhammad Farhan Bezali dan saya akan membacakan soalan yang telah diberikan kepada kumpulan kami. Explain the solution to find the stationary points for the equation y sama dengan 3x kuasa 3 tolak 7x kuasa 2 tambah 5 and determine the nature of the point. Sketch the graph. So, mari kita move kepada step yang pertama. Berdasarkan soalan yang diberi ialah y sama dengan 3x kuasa 3 tolak 7x kuasa 2 tambah 5. Untuk step pertama kita perlu tukar kepada derivative of f. Jadi dy per dx sama dengan, untuk dapatkan 9x kuasa 2 ni, kita perlu tengok 3x kuasa 3. 3 kuasa 3 kena perlu darabkan dengan 3 dan kuasa 3 harus ditolak 1. Sama juga untuk 14x ni, 2 darab dengan 7 jadi 14. 2 tolak 1 jadi sama dengan x1. X kuasa 1 kita tak payah tulis, jadi kita tulis x saja. Untuk 5 dia tak ada x, jadi kita tak perlu tulis. Untuk soalan seterusnya, untuk step yang seterusnya, saya akan serahkan kepada Syahriman. Langkah yang kedua, kita tulis balik perbezaan yang telah dibuat oleh Muhammad Farhan, iaitu 9x kuasa 2 tolak 14x sama dengan kosong. Jadi kita hendak mencari nilai x. Jadi ini jika ada kuasa 2, kita perlu faktorkan. Dia akan menjadi sebegini. X buka kurungan 9x tolak 14 tutup kurungan sama dengan kosong. Jadi untuk mencari nilai x yang pertama, kita tutup dulu yang di dalam kurungan, kita akan mendapat x sama dengan kosong. X sama dengan kosong. Dan kemudian untuk x yang kedua, kita perlu tulis ini balik. 9x tolak 14 sama dengan kosong. Kita pindahkan 14 ke kanan dan akan menjadi negatif kepada positif. And kita tukarkan 9 ini darab. Jika dipindah ke kanan, dia akan menjadi bahagi. Jadi kita telah mendapat nilai x 1 dan nilai x yang 2. Saya Muhammad Arif Daniel bin Abdullah akan menerangkan langkah yang ketiga untuk mencari turning point dengan masukkan nilai x yang telah dicari oleh Syahriman ke dalam equation yang telah diberikan dalam soalan. Equation yang telah diberikan dalam soalan ialah y sama dengan 3x kuasa 3 tolak 7x kuasa 2 tambah 5. So kita tuliskan semula equation ini untuk mencari turning point. Jika x sama dengan kosong, maka kita gantikan x kepada kosong di dalam equation di atas. So kita akan tulis 3 kurangan kosong kuasa 3 tolak 7 kurangan kosong kuasa 2 tambah 5. So masukkan nilai tersebut di dalam kalkulator dan akan dapat jawapan akhir sama dengan 5. Jika x sama dengan 14/9 pula, kita akan gantikan nilai x pada 14/9. Jadi kita akan dapat 3 kurungan 14/9 kuasa 3 tolak 7, 14/9 kuasa 2 tambah 5. Masukkan nilai tersebut dalam kalkulator dan kita akan dapat nilai akhir iaitu negatif 0.5. Jadi turning point pada kedua-dua ini ialah 0, 5 dan 1.5 negatif 0.5. Seterusnya, Iqmal akan menerangkan langkah-langkah seterusnya. Assalamualaikum, saya Ahmad Iqmal Safwan bin Abdul Hafiz. Saya akan menerangkan cara untuk mencari second derivative of f and determine the nature of the point. Okey. Seterusnya, saya akan menyambung jalan kerja Arif Daniel. Selepas kita mencari turning point, kita akan mencari second derivative of f. Gunakan formula d kuasa 2 y per dx kuasa 2. 2 ni kita akan bawa ke depan. 9 darab 2 bersamaan dengan 18. X ni kita akan tolak dengan 1. Jadi akan menjadi x kuasa 1 atau x saja. Negatif ni kita kekalkan.
14. Kita kekalkan juga. X ni kita akan tolak dengan 1. Jadi X kosong. X kosong kita tak tulis. Jadi 14 saja. Okey, point nombor 1. X bersamaan dengan kosong. X ni kita akan ganti dengan kosong. Jadi 18 darab kosong negatif 14. Okey, kita akan dapat negatif 14. Negatif 14 ini adalah lebih kecil daripada kosong. Jadi kosong, koordinat 05 is a maximum point. Okey. Seterusnya point nombor 2. X bersamaan dengan 14/9. Jadi gantikan X tu dengan 14/9. 14/9 tolak 14. Kalau kita kira, kita akan dapat dalam 14. 14 lebih besar pada kosong. Jadi koordinat 14/9 dengan negatif 157/243 is a minimum point. Okey. Sekarang saya akan beri kepada kawan saya, Arif Daniel, untuk menerangkan step seterusnya. Langkah seterusnya ialah membuat data dengan mengambil mana-mana point sebelum atau selepas X pada setiap turning point. Okey, ini merupakan jadual untuk membuat graf. X kosong, Y 5 merupakan turning point yang pertama, manakala X 1.5, Y negatif 0.5 merupakan turning point yang kedua. Okey, saya akan ambil mana-mana point sebelum turning point pertama. Saya akan ambil negatif 1. Jadi untuk mencari Y bagi negatif 1 ni, kita akan menggunakan equation Y sama dengan 3 X kuasa 3 tolak 7 X kuasa 2 tambah 5. Okey, jika X sama dengan negatif 1, kita akan masukkan nilai negatif 1 ke dalam equation tersebut, akan jadi 3 kurungan negatif 1 kuasa 3 tolak 7 kurungan negatif 1 kuasa 2 tambah 5. Masukkan nilai dalam kalkulator dan jawapan akhir akan dapat negatif 5. Masukkan negatif 5 di dalam Y. Okey, seterusnya saya akan ambil nilai 1 selepas turning point pertama. Jadi jika X sama dengan 1, 3 kurungan 1 kuasa 3 tolak 7 kurungan 1 kuasa 2 tambah 5. Jawapan akhir ni adalah 1. Masukkan 1 di dalam jadual tersebut. Seterusnya saya akan ambil mana-mana point selepas turning point kedua, iaitu 1.5. Saya akan ambil 2. Jika X sama dengan 2, 3 kurungan 2 kuasa 3 tolak 7 kurungan 2 kuasa 2 tambah 5. Jawapan akhirnya ialah 1. Untuk membuat graf, yang kita perlukan hanyalah jadual yang telah Arif Daniel buat tadi. Okey, kita akan mula sekarang. Untuk paksi X negatif 1 dan paksi Y negatif 5. Jadi kita tandakan di sini. Untuk yang terusnya adalah kosong pada paksi X, 5 pada paksi Y. Jadi kosong paksi X dan 5 paksi Y. Kita tandakan di sini. Yang seterusnya adalah 1 pada paksi X dan 1 juga pada paksi Y. Okay, jadi kita tandakan di sini. Setelah itu 1/5 yang telah kita tukarkan daripada 14/9 pada paksi X di sini, dan negatif 0.5 pada paksi Y di sini. Kita tandakan. Dan terakhir sekali adalah 2 pada paksi X dan 1 pada paksi Y. Setelah kita tandakan semuanya, kita perlu menyambung ke semua titik yang seperti saya telah lakukan ini. Kesimpulannya, berdasarkan soalan tersebut, kami dapat mempelajari cara untuk mencari nilai X dan Y serta cara untuk memplot nilai pada graf. Kami juga dapat menyelesaikan masalah ini dengan bekerjasama dalam sesebuah pasukan.